Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz mulakan pada hari ini dengan memulakan mengenai mukaddimah kitab Mu'allimut Tajwid. Okey, jadi sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, dalam mempelajari tajwid ini kita mempunyai empat perkara asas yang mana mestilah kita ketahui. Yang pertama sekali ialah panjang, yang kedua ialah pendek, yang ketiganya ialah dengung, yang keempatnya tak dengung. Empat perkara asas ini banyak terbit hukum tajwid daripadanya. Oleh kerana itulah Ustaz beritahu pada kawan-kawan tentang hukum tajwid. Sekiranya satu orang itu belajar dan dia dapat mengetahui di manakah tempat yang perlu dipanjangkan, tempat yang perlu dipendekkan, tempat yang mana dengung, mana yang tak dengung, hampir 80% di situ insya-Allah bacaannya akan jadi betul. Tetapi sekiranya seseorang tidak dapat memahirkan diri di tempat yang sepatutnya panjang, dia pendekkan. Di tempat yang sepatutnya dengung, dia izharkan. Tempat yang izhar, dia ikhfakan. Maka akan zahirlah banyak kesalahan-kesalahan pada bacaan. Baik, jadi Ustaz mulakan pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid dari segi lughah bahasa Arab ialah memperelokkan sesuatu. Okay, tajwid dari segi lughah ialah dengan memperelokkan sesuatu. Lughah di sini ialah dari segi bahasa Arabnya. Tajwid memberi makna jawwada syai', memperelokkan sesuatu. Kalaulah sekiranya di zaman dahulu seseorang itu dia memperbaiki sesuatu kenderaan, setelah memperbaikinya fajawwadahu, maka dia telah memperelokkan lagi kenderaannya itu. Contohnya. Okay, jadi dari segi istilah ilmu tajwid, bila disebut lafaz tajwid ialah satu ilmu yang menerangkan cara menyebut setiap huruf dari makhrajnya dan menunaikan sifat-sifat huruf yang sempurna. Okay, baik. Jadi bila mana disebutkan sahaja tajwid, kita sebut sahaja tajwid, dia mengambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu jawwada yujawwidu tajwidan dalam bab taf'il. Ini dalam kitab, dalam segi ilmu sarafnya, iaitu memperindahkan. Dan setelah kita berniat untuk kita mempelajari ilmu tajwid, hendaklah kita ketahui bahawasanya apakah tujuan dan maksud sebenar untuk kita belajar ilmu tajwid. Tidak lain dan tak bukan ialah supaya kita dapat memelihara lidah kita dari melakukan kesalahan dari segi penyebutan huruf semasa membaca Al-Quran. Kerana sesuatu perkara, apabila kita tahu maksud dan tujuan kita mempelajarinya, maka hasil dan natijahnya akan kita nampak daripada zahirnya. Kalaulah kita buat sesuatu perkara, hatta kita pergi naik, contoh kita berkenderaan keluar untuk sebarang tujuan, orang tanya nak ke mana, saya tak tahu saya nak ke mana, maka dia tidak akan berada di mana-mana. Dia mungkin berada di tengah jalan dalam keadaan berkenderaan, tetapi tujuannya tidak ada. Maka jalan motosikal ada, kenderaan ada, jalan raya ada, tetapi dia tidak dapat mengambil faedah daripada halu tujuan dia yang sebenar. Kerana itulah Ustaz beritahu kepada anak-anak murid, setiap kali kamu hendak mempelajari sesuatu perkara, mempelajari kitab, hendaklah meletakkan matlamat kamu. Pertama, lillahi ta'ala, niat kerana Allah. Yang kedua, apakah hasil mahsul yang boleh kamu hasilkan daripada ilmu tersebut. Okay? Bukan setakat kita untung duniawi saja. Okay, tetapi kita kena tahu apa faedahnya. Kan? Orang belajar engineer, faedahnya akan jadi engineer. Doktor mengaji lama-lama di luar negara,
untuk menjadi seorang doktor. Kerana setiap perkara perlu kepada tujuan. Begitu juga ilmu tajwid. Maksud kita mempelajari ilmu tajwid ialah memelihara lidah dari melakukan kesalahan dari segi penyebutan huruf semasa membaca Al-Quran. Senang, jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Kerana dalam hadis Nabi SAW beritahu berapa ramai mafhumnya, berapa ramai mereka yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya kerana kesalahan-kesalahan bacaan yang tidak diambil berat. Ini kita risau. Okey, kemudian kita pergi kepada hukumnya. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Okey, hukum mempelajari ilmu tajwid seperti mana yang Ustaz dah beritahu sebelum ni. Hukum bagi qari, orang yang ingin membaca Al-Quran dengan bertajwid, orang yang ingin membaca Al-Quran hukumnya ialah fardu ain. Apabila satu orang tu dipanggil Islam, dia ialah baligh, Islam aqil, maka dia dipanggil mukallaf. Islam aqil dan baligh, maka dia dipanggil mukallaf. Apabila mukallaf, maka hukumnya ialah fardu ain untuk dia mengaji tajwid. Kalaulah sekiranya dia kenapa mesti Islam? Kerana Islam hanya orang Islam yang akan membaca Al-Quran. Mengapa Islam tetapi tidak berakal? Maka orang tidak berakal ni dia bahagia dunia dan bahagia di akhirat, tidak ada pahala dan tiada dosa baginya. Okey, begitu juga mereka yang belum baligh, tidaklah dituliskan sebarang catatan sehinggalah dia baligh. Baik, jadi apabila seseorang bergelar seorang Muslim dan dia ialah orang yang berakal dan dia juga satu orang yang telah cukup umurnya, maka wajib fardu ain ke atasnya untuk mengaji ilmu tajwid. Dalam ada kawan ustaz beritahu ustaz, dalam ilmu di sekolah rendah, di sekolah agama menengah, saya tak suka ilmu matematik. Dalam sekolah agama saya tak suka ilmu tajwid. Mungkin ada ramai macam ni. Tetapi nak tak mahu tidak, panggil tidak mahu tidak, seseorang yang hendak mahir dalam urusan bisnes di dunia ini, dia kena telan kepahitan itu. Telan kepahitan mempelajari matematik. Walaupun bahasa Inggeris tinggi, bahasa Melayu tinggi, karangan tinggi baik, kajian sains dan sebagainya baik, tetapi matematik lemah, maka dia akan ditipu di dalam dunia bisnesnya. Begitu juga dalam tajwid. Apabila dia mahir, tahu tauhidnya, tahu fiqahnya, dia tahu nahunya, tahu sarafnya, tetapi dia tidak tahu tajwidnya, macam mana dia hendak melakukan ibadah membaca Al-Quran. Sedangkan dalam solah juga seseorang akan baca Al-Quran. Bagaimana sekiranya dia melakukan kesalahan itu di dalam solah? Solah pun juga membaca Al-Quran. Bukan hanya ketika di luar saja buka Quran baru baca, tidak. Kerana itu bila mana dia satu orang Islam, dia akan bersolah. Apabila dia bersolah, dia perlu membaca Al-Quran. Apabila dia membaca Al-Quran, dia wajib mengetahui hukum tajwid untuk membaca Al-Quran. Baik. Tetapi mempelajari yang keduanya, mempelajari hukum tajwid secara terperinci ialah fardu kifayah. Ini macam Ustaz sebutkan di permulaan mukadimah kita tadi, apabila satu orang tadi dia cukup mengetahui panjang, pendek, dengung, tak dengung, maka seolah-olah dia mencukupi. Dia buat lebih daripada tu. Secara terperinci, dengan syarahan-syarahannya, dia belajar berbagai-bagai qiraat dan sebagainya. Itu ialah fardu kifayah, bermakna sekiranya seseorang mengetahuinya, maka diangkat daripada yang lain akan kesalahan dan dosa daripada orang lain. Tetapi Ustaz ingatkan, janganlah kita sentiasa berpuas hati dengan hukum fardu kifayah. Bermakna orang lain buat, aku tak payah. Kerana ada satu kisah Ustaz cerita pada kawan-kawan. Seorang raja
meminta supaya rakyatnya meletakkan susu di dalam telaga. Maka semua rakyatnya telah meletakkan susu, esok paginya raja melihat air di dalam telaga, bukannya susu. Padahal raja telah memerintahkan supaya semua rakyatnya dapat menuangkan susu ke dalam telaga. Tetapi rakyatnya telah menuangkan air kosong. Rupanya bila raja panggil, kata rakyatnya, saya ingatkan si fulan meletakkan susu. Jadi sekurang-kurangnya kalau saya satu saja guna air, yang lain susu, saya ingat raja tak perasan. Rupa-rupanya seluruh rakyatnya fikiran yang sama. Orang lain susu, saya air. Maka apa yang timbul daripada telaga ialah air, bukannya susu. Begitulah apabila kita memandang ringan, kan? Contoh solat berjemaah di masjid, fardu kifayah. Apa dia kata? Orang lain buat, saya tak payah. Maka apa yang berlaku? Tiada orang yang semayang di masjid. Hatta yang tinggal hanya imam dan Bilal sahaja. Na'udzubillah min zalik. Jadi semoga dari perkongsian ini Ustaz harap sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada Ustaz sendiri, kepada kawan-kawan Ustaz dan rakan-rakan yang menonton video Ustaz. Jadi insya-Allah sekiranya tuan-tuan, kawan-kawan Ustaz ada apa-apa komen, bolehlah komen di video Ustaz. Ustaz akan balas sesegera mungkin insya-Allah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersambung pada video yang lain. Kita akan sambung bab makhraj dan nama-nama gigi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.